besok atau lusa, malah jual. Mungkin bila-bila hidup berubah. Irma Fatimah pun it seems sekarang ni journey dia pun sangat spiritual lah. Ya. Apa yang saya nampak daripada jauh. Bagaimanakah pengalaman bekerja dengan Irma Fatimah dalam Embun, especially sebagai filem lakonan pertama? Ya. Saya rasa Irma Fatimah ni di mata saya ialah given yang dia terlahir sebagai seorang perempuan, memang pada saya dia seorang pengarah yang peka dengan emosi. Peka dengan emosi. Maksudnya dia seolah-olah tahu saat dia tengah mengarahkan pemain dia untuk menjayakan apa-apa babak, dia tahu level selesa ataupun tak selesa pemain dia tu. Kan, disebabkan itu dia boleh tanya, apa pasal rasa tak senang ke, rasa canggung ke untuk berada di certain spot dan deliver your line. Dia aware of dia aware of that. Dia aware kepada ruang yang dia berikan kepada pelakonnya. Kerana itu juga menyebabkan saya sedar bahawasanya yes, ada ruang. Aku kena acknowledge ruang dan aku kena tahu bagaimana untuk mengisi ruang-ruang ni. Jadi bila saya nampak Irma Fatimah tu begitu, pengarah pertama yang saya bekerja sama, saya ambil pengalaman tu dan saya adaptkan dengan semua juga pengarah yang saya bekerja. Saya bagi same standard lah, senang cakap. Kan? Sebab saya percaya sesiapa saja yang dah duduk di kerusi pengarah tu mesti dia ada certain sensitivity yang menyebabkan dia mampu mengarah semua benda ni. Kan? There's a certain itulah bila kita nak cakap pasal pengarah, ialah banyak macam-macam pengarah ada kan. Tapi what defines a director kan? What defines a director? Pada saya itulah dia, pengarah yang tahu range pemain dia dan ruang yang dia nak sediakan. Dan dia tahu apa yang dia nak fokus, emosinya ke, kan? Dia nak fokus kepada technicality-nya ke, ataupun yalah, filmmaker dia macam-macam jenis kan. Kadang-kadang dia nak menceritakan semuanya dalam satu frame, so everything is like within one shot. Kan, tak bergerak static ataupun slow masuk. Ada juga yang suka cut daripada wide, zaz dia pergi medium, lepas tu zaz pergi lagi intense, lagi close up. Different approach, tapi semua tu tetap memberikan impact pada penonton. Impact tu cuma sampai, saya percaya, hanya kerana pengarah dan editornya bijak bermain dengan pacing dan juga yalah, kalau saya boleh menjelaskan mungkin saya dah jadi pengarah. Tapi itulah dia, itu barang yang biasanya pengarah ada lah. Pada saya, kalau saya kerja sekarang ni, kalau saya bekerja dengan satu-satu pengarah tu, memang dalam perbualan saya akan cuba gauge untuk saya dapat tahu, okey, dia duduk dekat mana untuk memudahkan saya faham dan boleh tangkap apa saja yang dia maksudkan bila dia bercakap. Kalau from your how you gauge a director tu, rasanya dia ni belum mencapai satu peringkat lagi ni. So macam mana kau punya tindakan? Just serah. Maknanya saya betul-betul kena duduk dan fahamkan apa yang dia nak. Normally diorang akan sampaikan benda yang tak susah untuk saya faham pun lah. Kan? Dan untuk pengarah-pengarah yang begitu, bukanlah saya nak kata sepatutnya diorang kena buat lebih ke apa, tapi kadang-kadang mungkin berpandukan pada naskah yang ada dekat depan mata tu juga kan. Sebab kebanyakan drama yang saya buat sebelum ni lah, memang pengarahnya punya involvement dengan penulisan tak banyak. Boleh kata kadang-kadang tak ada langsung bila kita bercerita pasal drama siri ni. So basically memang pengarah tu di hire untuk betul-betul mengarahkan saja. Execute apa yang ada di dalam skrip. Apa yang ada di dalam skrip. Kan? So saya rasa jadi macam kurang ajar pula kalau kita nak panggil that sort of pengarah bukan pengarah. Betul, tak boleh. Kan? Tak boleh. Tapi bila saya dah tahu ada pengarah yang begitu, ada pengarah yang begini, di usia dah 40 lebih ni, saya prefer untuk bekerja dengan pengarah yang beginilah, sekian bentuk lah kan. Sebab pada saya treat dia macam muzik bang. Okay, kalau dalam A minor tu, yang menjadikan dia triad tonic tu, dia kena ada A, C, E, baru dia jadi A minor kan. Kalau dia A, C sharp dengan E, dia jadi A major kan. So kalau dia pergi selain daripada itu, dia mungkin dah jadi A minor 7 ataupun A minor 6 ke A minor flat 5 ke apa benda ke kan. Malah sumbang pun ke. Malah sumbang. Pada saya
sekarang ni bila saya bekerja, saya kena treat dia macam muzik. Dia kena harmony. Dia kena mewujudkan harmony. Sometimes dalam muzik pun ada dissonant, ada dissonant chords kan, yang tiba-tiba apa tension kan. Tak apa, it's part of the process. Tapi most of it macam mana pun dia akan back to harmony. Sebab muzik kalau dia dissonant aja, orang pun tak mampu nak dengar. Orang tak boleh terima, orang tak boleh kunyah, orang tak boleh relate kan. So harmony tu pada saya penting. Sebab mungkin orang akan cakap lah, setengah orang cakap okay, nak panggil Akasha lah, okay, aku nak panggil Akasha pelakon. Sebab pandangan dia mungkin pada saya seorang pelakon yang bagus. Akan tetapi saya cuma hanya sebagus karakter yang tertulis di dalam naskah. Saya tak boleh push lebih daripada itu. Kalau dia kata memang saya habis dekat pondok jual nasi lemak je, habis dekat pondok jual nasi lemak je lah saya. Kan? Jadi pelakon yang bagus tu pada saya sebenarnya adalah pelakon yang stay true kepada karakter yang dia diberi. So macam mana pun betul tu apa yang diajarkan oleh diajarkan oleh Fatimah Abu Bakar kepada saya. You have to be honest to yourself. Maknanya honest to yourself tu, once you becoming the character, be honest to be honest to that character's punya emotion. So saya rasa itu make sense pada saya. Dan saya guna pakai lah formula tu sampai sekarang. Saya guna pakai. Stay true to what that character akan lakukan, kan. Dia tak akan buat benda yang lain. Betul. Kalau boleh recall balik antara skrip-skrip yang memberi paling kepuasan dalaman apa? Saya rasa most of it berlaku dekat pentas lah. Pentas. Sebab saya cakap terus terang lah abang, saya punya karakter on TV for the first, I don't know lah, 10-15 years of my career, saya semua kena maintain handsome semua. Kan, semua nak kena jadi macho, nak kena jadi yang kata apa, a knight in shining armour kan. Tapi after a while itulah, bila saya buat teater, pada saya antaranya yang ada adalah Puteri Gunung Ledang musical tu saya suka kerana penulisannya dilakukan oleh sahabat saya sendiri, Adlin Ahmad Ramli. Untuk teater punya format kan. Jadi saya sukalah tu. Selain daripada itu, teater yang saya buat adalah teater rupiah. Dan satu teater lagi bersama dengan Namron, tajuk dia Laut Lebih Indah Dari Bulan. Yang mana karakter saya ni adalah seorang suami yang baik, tetapi dia ada masalah addiction dengan pornografi. Yang menyebabkan dia terikat dengan hubungan rambang dan berjangkit menjadi ke satu perangai seks luar tabii dan menyebabkan pasangan dia mati. Ada teater karakter teater. Namron. Okay. Tajuknya Laut Lebih Indah Dari Bulan. Tajuk macam tak rasanya macam you can tell probably it's a love story kan, Laut Lebih Indah Dari Bulan kan. Tapi ceritanya is very dark. Tentang dia dalam cerita tu ada 3 karakter je. Karakter saya, ada 4 karakter. Karakter saya, karakter isteri, dan juga karakter skandal, dan juga karakter lawyer yang sedang mendepani saya sebelum saya disabitkan ke mahkamah. Itu dia. 4 pelakon je. Ke mahkamah atas kes? Atas kes pasal ni girlfriend dah mati ni. Mati sebab seks tabii ni, main cekik-cekik punya ni. Okey. Sadomasochism lah. Yes, S&M. S&M. Bila ni? Back in 2014 tak silap saya. Almost 10 years ago dah. Ada kebarangkalian kita boleh menontonnya lagi ke? Saya tak fikir Namron akan pentaskan lagi kot lah. Kenapa? Probably dia dah sampai di satu umur yang mana untuk skill teater ni mungkin akan jadi quite demanding untuk dia lah, emotionally. Sebab Namron antara director yang sensitif juga bang. Sensitif macam saya cakap tadi, kalau Erma Fatimah dia notice ruang-ruang ataupun apa saja emosi pelakon dia kan. Begitu juga Namron. Especially Namron ni pula dia, saya boleh katakan dia poetic in his own way lah. Kenapa awak cakap in his own way? Sebab
penulisan dia tak menggunakan tata bahasa yang berat-berat ataupun dia bersifat sastra ke kan. Tapi kita tahu setiap penulisan itu macam mana cara karakter itu menjelaskan keadaan diri mereka. Saya tak tahulah nak cakap. Pada saya bila saya baca, pada saya itu poetik kan. Tapi dia gloomy, dia dark. Dan bahasa dia mungkin crude. Ya. Dia kasar, dia crude. Itu dia. Bahasa dia bukanlah nak saya kalau tak sedap, so kalau saya kata tak tersusun kerana itulah art dia. Itulah art dia. Itu art Namron tu. Dan somehow tak tahu macam mana sampai kat saya cakap, aku suka pula piece ni. Suka saya dengan piece tu kan. Itu yang saya bersetuju untuk berlakon. Itulah Namron. Memang dia memang artis lah kan. Artis dan sampai sekarang kira dia antara lingkungan kawan-kawan, sahabat lah kira kan. Sebab saya selepas bekerja dengan dia tu, saya rasa macam nak kenal dia lah kan, macam mana kan. Dan dia pun seorang yang warm sebenarnya. Jadi saya percaya penulisan dia tu hanya adalah sebahagian sisi dia yang diselami. Dia betul-betul eksperimen kan. Kita tengok ulama dark kan, gelap dan gloomy kan. Kalau filem dia mungkin dia bersifat noir. Hitam putih kelabu je kan. Malam. Tapi in reality dia sebagai individu, sebagai as a person dia banyak lagi color lain. Banyak lagi color lain. Itu yang membuat dia seorang artis. Dia sepatutnya banyak color dalam diri dia. Adlin Amar Ramli memang colourful way dia tu. Saya mengenali dia sejak umur saya 21 tahun kan. Saya jumpa dia 20 tahun yang lalu. Di set filem Mamat Khalid, Man Laksa. Tapi sayangnya setelah beberapa suntingan, scene Adlin dah tak ada dalam filem tu. So orang tak tahu yang dia ada dalam filem tu. I see. Orang tak tahu kan. Tapi itulah dia, Adlin Amar Ramli. Pada saya dia memang he's a talented actor, also a talented writer. Saya suka dia pun antara kawan juga yang saya suka kerana dia kaya bahasa dari segi penulisan dan juga bila bercakap kan. Dan saya suka tu sebab saya rasa ini boleh jadi input untuk saya pakai bila saya nak buat kerja nanti kan. Betul. So itu yang saya pilih untuk buat kerja bila dia buat Puteri Gunung Ledang the musical tu kan. Cakap boleh lah bagi aku main jadi hang tuah lah kan. Walaupun understudy saya tak kisahlah kan. Saya buat lah sebab saya nakkan experience tu. First time saya menonton dia berlakon tu lah dia yang dia jadi Sultan Puteri Gunung Ledang Sultan Mahmud tu. Lain betul watak yang dia, karakter yang dia bawa tu. Betul-betul seorang Sultan lah. Dengan dia pun ada track record bapak dia R. Tompel kan. So kita tahu dia datang, senang cakap dia datang daripada royalty lah. Kan? Dia datang daripada royalty. Tumpahnya kuah kan. Itu dia. R. Tompel pun seorang yang sangat bijak punya penulisan-penulisan dia di luar lirik. Dia seorang yang handal dalam berbahasa. Saya rasa mungkin itu pun ramai orang Malaysia masih tak tahu yang bahawasanya R. Tompel juga menulis wartawan ke apa kan. Probably orang ingat dia aktor ataupun komedian aja kan. Tapi tidak. Sebenarnya kita tengok karyawan-karyawan kita ni, dia orang memikul banyak posisi kan. Even yang saya dengar lah daripada otai-otai dalam industri yang lama-lama ni, ceritanya pasal aktor Haji Mahdi tu kan. Haji Mahdi ni antara aktor yang well conversed dalam agama kerana bapanya adalah seorang ulama kan. Jadi dia antara orang yang bertanggungjawab menyampaikan sedikit ilmu agama kepada pelakon-pelakon yang ada sewaktu dengan dia. Betul. Kan? So daripada situ yang kita juga boleh tahu, yang pada saya lah bila saya membayangkan keadaan zaman P.Ramlee dekat studio Jalan Ampas tu kan, probably itu jugalah yang menjentik kreativiti P.Ramlee untuk filem-filem dia dan juga lagu-lagu dia. Kan? Kerana input-input yang dia dapat daripada orang-orang sekeliling dia. Betul. Sebab saya notice memang P.Ramlee buat banyak benda, tapi dia tak ada bila dia tulis lagu,
kadang-kadang dia tulis lirik, tapi most of the time dia bagi Sudar Maji tulis lirik, dan dia sentiasa lepaskan Kasim Masdo untuk buat music arrangement kan. Padahal dia sendiri pun instrumentalist kan, dia boleh main instrumen kan, dia mampu, tapi dia paskan pada orang yang dia tahu dia ni buat probably lebih baik. Dia sedar kebolehan dia kan. Itu yang saya rasa membuatkan dia seorang genius lah. Betul.